Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara dan saudari yang saya rahmati sekalian. Okey, di sini saya mewakili ahli kumpulan saya iaitu saya dengan Iman akan membentangkan tentang teori deontologi. Okey, apa itu teori deontologi? Okey, seperti yang kita tengok dekat sini, berdasarkan pengenalan yang telah kami tulis, pada asalnya perkara ini tidak wajar atau wajar selalunya dilakukan adalah berdasarkan nilai intrinsik. Okey, menerusi ini, kita dapat lihat teori ini mementingkan perbuatan atau kelakuan dan bukan kepada akibat atau kesan. Terdapat dua jenis teori iaitu teori eksistensialisme dan juga teori kewajipan. Okey, sekarang ni ahli kumpulan kami akan membentangkan tentang kumpulan kami akan bentang untuk slide ini adalah teori prinsip kewajipan. Apa yang kita boleh lihat berdasarkan teori ini? Okey, teori ini boleh dikenali sebagai teori deontologi peraturan yang mementingkan peranan peraturan dalam membuat penilaian moral. Okey. Seperti yang kita tahu menurut Immanuel Kant, iaitu prinsip ini merujuk kepada kewajipan seseorang itu dalam mematuhi undang-undang. Tujuan utama bagi prinsip ini adalah pembuat yang baik adalah hanya untuk melakukan kewajipan intrinsik dan bukan berdasarkan kesan perbuatan tersebut iaitu intrinsik. Berdasarkan teori ini juga, seperti yang kita lihat, menurut Ion Bonhi pada tahun 2002, teori ini boleh dilihat melalui formula berikut. Dia ada 4 tindakan moral, iaitu yang pertama, kebebasan. Yang kedua, iaitu keadilan. Dan yang ketiga, iaitu kebijaksanaan. Yang terakhir adalah pilihan. Teori ini juga mempunyai formula dia tersendiri, iaitu seperti yang kita lihat di sini, Immanuel akan cuba untuk meletakkan satu undang-undang etika yang universal sebagai kayu ukur untuk membuat penilaian moral. Okey, saya secara berbesar hati akan membentangkan contoh teori prinsip kewajipan. Berdasarkan kepada teori ini, iaitu Laksamana Hang Tuah, boleh dijadikan sebagai contoh dari perspektif tempatan. Okey, seperti yang kita lihat Laksamana Hang Tuah ini, sekitar pemerintahan empayar Melaka dahulu boleh digambarkan sebagai seorang pembesar yang taat kepada raja. Ketaatannya dikatakan melulu tanpa melihat akibat atau implikasi daripada ketaatannya. Umpamanya, peminangan Tun Teja, pembunuhan rakan sendiri, pengambilan mahkota raja di dalam kolam najis dan banyak lagi perilaku yang diungkapkan sebagai taat dan setia adalah sesuatu yang perlu dinilai semula. Teori ini juga mempunyai kelemahannya tersendiri, iaitu yang pertama, teori ini tidak mengambil kira sifat. Ada ketiga sifat yang dia tidak ambil kira, iaitu semula jadi, kecerendungan dan kesedihan. Teori ini juga cuba untuk menguniversalkan semua elemen penting dalam prinsip kemoralannya. Okey, bagi kesimpulan teori ini adalah, teori kewajipan ini adalah antara teori yang diguna pakai dalam menentukan suatu sama ada ia baik atau tidak. Teori ini juga adalah amat berguna kepada semua orang sama ada di Malaysia atau di luar negara. Sekian saja daripada kami dan harap apa yang saya ajar dan saudara saya Iman ajar, jadikannya sebagai satu panduan. Sekian, terima kasih.